Nah, walaupun orang tu jahat tara mana sekalipun, kalau kita lah duk belah baik ni, orang tu jahat tara mana sekalipun, tak beriman kepada Allah Ta'ala sampai tahap tak hebat tara mana sekalipun, sembah berhala dan sebagainya, tetapi sekiranya ada kebaikan pada diri dia, maka jangan kita menafikan kebaikan yang ada pada diri dia. Kalau ada kebajikan yang dia lakukan, maka jangan kita menafikan kebajikan yang dia lakukan disebabkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kawan kita non muslim misalnya, jiran sebelah rumah kita bukan Islam, nah, sembah berhala dan sebagainya. Nah, yang tak bagus dia sembah berhala, syirik pada Allah. Tapi dialah yang selalu kadang-kadang dia gerak kita mangkit subuh. Contohlah, ni cerita muhung lah ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan jangan duk percaya baca hadis sahih lah. Gerak subuh. Kan? Tapi hakikatnya mereka bangun lebih awal daripada orang Islam. Cuba pergi tengok kot Merkit tu. Kalau tak percaya, pergi tengok di Merkit. Tak percaya, tengok siapa yang paling awal duk jogging di Vision Park di Palabatah tu. Siapa yang paling awal duk jogging di Stadium Mini Palabatah ataupun Stadium MPSP Palabatah tu dekat Dewan Millennium, kebanyakannya orang bukan Islam. Jadi depa ni makin awal jogging pun awal. Tapi tak katalah tuan-tuan, bangsa kata sembahyang subuh ni cerita lain. Kami pi lewat Ustaz pasal dengar kuliah subuh. Okeylah, boleh terima lah tu. Kan? Kalau hak dengar, kalau hak mayang, hak tak mayang pun banyak juga. Jadi kalau dia bukan Islam sekalipun, kalau dia baik, maka kita perlu menyebut kebaikan yang ada pada diri dia. Ini keadilan yang diajarkan oleh Islam. Yang baik kita kata baik, yang buruk kita kata buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Kita sambung semula pembacaan kitab kita pada muka surat 22 tajuk yang ke-9. 22 tajuk yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 60, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Sadaqallahul azim. Tidaklah engkau hairan melihat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang munafik yang mendakwa mereka telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan dahulu daripada kamu, tetapi mereka suka hendak berhakim dengan taghut,
padahal mereka telah diperintahkan supaya ingkar kepada taghut itu. Syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh. Surah An-Nisa ayat 60. Jadi ayat ataupun tajuk yang kita akan sentuh pada malam ini berkenaan dengan bagaimanakah sifat orang-orang munafik, yakni mereka-mereka yang menzahirkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dari sudut luaran, tetapi dalaman mereka adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, kisah di sebalik ayat ini. Ayat ini diturunkan selepas terjadinya satu persengketaan di antara seorang Yahudi dan seorang munafik. Mereka berebut satu barang. Masing-masing mendakwa barang itu miliknya. Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ayat ni boleh diturunkan, yakni sebab ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan ada dua orang manusia. Yang pertama daripada kalangan Yahudi, yang kedua daripada kalangan munafik. Yang mana mereka ini berebut, yakni duk rebut satu barang yang kawan ni kata aku punya, hak kawan ni pun kata aku punya juga. Masing-masing nak mempertahankan hak masing-masing. Yahudi itu pun kata dia punya, musyrik ataupun Yahudi munafik pun kata dia punya. Kemudian si Yahudi bercadang ingin membawa kes ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah dapat mengadilinya. Jadi bila mana duk bergaduh, Yahudi ini pun ambil pendekatan, ambil keputusan nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi yang memberi kata putus, Nabi yang berhukum, Nabi yang bagi jawapan. Maka di sini nak bagi tahu kepada kita bahawasanya orang Yahudi walaupun mereka ini tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tetap memperakui kebenaran dan juga amanah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Abu Jahal la'natullah mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Muhammad, kami ni lawan dengan hang, kami ni bermusuh dengan kamu bukan disebabkan diri kamu itu wahai Muhammad, bukan disebabkan keturunan kamu wahai Muhammad, bukan disebabkan perangai kamu tak elok wahai Muhammad, tetapi kami memusuhi kamu adalah disebabkan agama yang disebarkan oleh kamu, yakni disebabkan agama Islam itu sahaja. Tapi kalau kami nak musuh dengan kamu sabit dengan keturunan, maka keturunan kamu adalah keturunan yang paling terbaik dalam kalangan orang Arab wahai Muhammad. Kalau kami nak bermusuh dengan kamu disebabkan kamu ni orang tak baik, ketahuilah kamu adalah orang yang baik dan kamu diberi gelaran oleh kami Al-Amin, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang amanah. Tapi kami lawan kamu, kami tentang kamu disebabkan ajaran Islam yang disebarkan oleh kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Jahal tak beriman sampai kemampuan, dia tak beriman dengan Nabi, tetapi dia memperakui kebenaran dan juga keikhlasan dan juga kebaikan yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi Abu Jahal pun dia nak ajak kita. Abu Jahal nak ajak kita, walaupun orang tu jahat tara mana sekalipun, kalau kita lah duduk belah baik ni, orang tu jahat tara mana sekalipun, tak beriman kepada Allah Ta'ala sampai tahap tak hebat tara mana sekalipun, sembah berhala dan sebagainya, tetapi sekiranya ada kebaikan pada diri dia, maka jangan kita menafikan kebaikan yang ada pada diri dia.
Kalau ada kebajikan yang dia lakukan, maka jangan kita menafikan kebajikan yang dia lakukan disebabkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kawan kita non muslim misalnya, jiran sebelah rumah kita bukan Islam, sembah berhala dan sebagainya. Yang tak bagus dia sembah berhala, syirik pada Allah. Tapi dialah yang selalu kadang-kadang dia gerak kita mangkit subuh. Contohlah, ni cerita muhung lah ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan jangan duk percaya baca hadis sahih lah. Gerak subuh. Kan? Tapi hakikatnya mereka bangun lebih awal daripada orang Islam. Cuba pergi tengok kok Merkit tu. Kalau tak percaya, pergi tengok di Merkit. Tak percaya, tengok siapa yang paling awal duk jogging di Vision Park di Palabatah tu. Siapa yang paling awal duk jogging di Stadium Mini Palabatah ataupun Stadium MPSP Palabatah tu dekat Dewan Millennium. Kebanyakannya orang bukan Islam. Jadi depa ni mangkit awal jogging pun awal. Tapi tak katalah tuan-tuan bangsa kata sembahyang subuh ni cerita lain. Kami pi lewat Ustaz pasal dengar kuliah subuh. Okeylah boleh terima lah tu. Kan? Kalau hak dengar, kalau hak mayang, hak tak mayang pun banyak juga. Jadi kalau dia bukan Islam sekalipun, kalau dia baik, maka kita perlu menyebut kebaikan yang ada pada diri dia. Ini keadilan yang diajarkan oleh Islam. Yang baik kita kata baik, yang buruk kita kata buruk. Jadi Yahudi ini walaupun tak beriman dengan Nabi, tetapi dia meyakini dan memperakui keadilan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pengajaran dia tuan-tuan? Pengajaran dia nak abang, kalau pemimpin Islam buat adil, orang bukan Islam senang nak ikut Islam. Tapi kalau pemimpin Islam pun semua jenis hantu ayak semua, kan? Bukan Malaysia lah. Cerita ni Afrika Selatan. Lebih kurang Malaysia lah. Kan? Tak kira lah hang parti apa pun. Kalau mu ikut betul-betul, tak bias mana-mana pihak, mulayan sungguh betul, ikut peraturan, ikut undang-undang, yang terlebih baik kamu berlaku ihsan, berlaku adil kepada orang bukan Islam, maka apa yang berlaku kepada Nabi SAW akan juga berlaku dalam negara-negara umat Islam. Tetapi pada hari ini mu'zam, kebanyakan, bukan semua, kebanyakan daripada pemimpin Islam mereka berpaling daripada ajaran Islam. Bukan semua, kebanyakan berpaling daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada yang makan rasuah, ada yang pecah amanah. Yang paling menyedihkan apabila pembesar negara Islam mereka sendiri tidak mencontohi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mudah ya tuan-tuan, mudah ya kita habaq. Ni bukan nak hina siapa-siapa, tetapi ini di antara min sya'airillah, salah satu daripada syiar Allah Subhanahu wa taala dan salah satu daripada tanda keagungan, kekuatan dan tanda nak mengatakan pemerintah itu betul-betul mengikuti yang Islam nak. Kebanyakan pemimpin negara, tak mention siapa, kebanyakan yang duk bubuh gambar di dinding tu, bini tudung tak pakai pun, minta maaf cakap lah. Betul ke tak betul tuan-tuan? Tuan-tuan macam takut ya, tuan-tuan angguk lah. Kalau mereka main, kita pergi semua. Ya, betul ke tak betul? Kebanyakan. Ni saya saya habaq kebanyakan saja, bukan semua, kebanyakan. Kebanyakannya isteri-isteri pembesar negara tudung pun tak pakai. Minta maaf cakap lah, benda ni kena sebut berani kerana benar. Ada ustaz lain tak wani cakap, takut gaji kena potong, lantak pergi kat empah lah, mati empah jawab. Takut tak dapat allowance, takut gugur jawatan, takut turun jawatan, muah hang takut. Tu hang duk telan sehari pagi petang siang malam tu, awak raja bagi ke? Awak sultan bagi ke? Awak kerajaan bagi ke? Tak, hak bagi Allah. Mereka adalah perantara sahaja.
Berapa ramai raja-raja di dunia yang mati kelaparan, yang mati sakit, tak berguna sekupang pun reta meredak dia. Nah, baru ni raja mana mati? Raja Kuwait ke mana? Oi, duit dia tuan-tuan. Bilion, kita kata bilion lah. Jenis semua ketua meh laka ni. Dia mati dah, dia bawa ketua meh dah. Mungkin nakir duduk tunggu dia. Hang betul, selamat. Hang tak betul pun selamat. Tapi selamat hari raya maaf zahir dan batin. Nah, jadi dia ada tak tuan-tuan? Ada. Pembesar negara, isteri tidak menutup aurat. Patutnya hang kena malulah kat rakyat hang. Kan? Bila mati tah apa-apa lah dalam majlis pembukaan rasmi ke apa, dengan ini beta nak menyatakan kita mesti ikut agama Islam. Oh, bagus dah tu. Tengok bini hang ke tudung ke tak? Tidak tuan-tuan. Tuan-tuan dua orang yang ngut, alih tak wani nak ngut pun. Sungguh. Nah, jadi apa? Selagi mana gambar dia duk gantung, kita duk tengok sultan tu pun boleh dosa. Raja tu pun boleh dosa. Dia sultan, patutnya dia kena berani lah dengan bini dia. Macam mana hang nak jadi sultan kalau hang bini pun menakut? Nah, contoh. Nah, tapi bukan contoh, hakikatnya tu. Kena habaq betul lah. Saya straight to the point, tak ada sebalik tabirnya. Tak ada sebalik tabir. Ayat Quran ada, Nabi pun ajak. Hang dengan Nabi, kamu dengan Nabi, siapa yang lebih mulia? Mu kan Nabi. Siapa yang nak tarik mu masuk syurga? Mu kan Nabi. Jadi faham tang tu. Kalau kembali kepada Islam, maka insya-Allah orang bukan Islam pun akan ikut Islam. Ni pembesar negara tudung tak pakai, salam kok suka, pi majlis tahlil sembui rambut keluar depan, la haula wala quwata illa billah. Betul tak? Betul. Hak kita habaq ni betul. Tuan-tuan jangan duk kata tak betul. Nah, tak kira orang cari saya petik nama tuan-tuan seorang-seorang. Tuan-tuan jangan duk risaunya Abang Halim pada malam ni. Nah, dia kena muka tuan-tuan. Nah, lepas tu tuan-tuan dengar pada balai mana-mana ke, tuan-tuan jangan duk buat lari malam lah. Nah, kita pi pakat-pakat bagi bang. Bagi penjelasan yang tepat. Sampai bila hang tak mau pakai tudung? Tunggu duk. Duk lagu tu baru nak pakai tudung. Tak ada dah. Mapuh kekeng dah waktu tu. Boleh tak kata tuan-tuan. Dia keras sikit. Pasal corona pun duk keras lah ni. Kali lembut-lembut. Nah, habis. Jadi nak abang kata, kalaulah pemimpin Islam, orang Islam itu benar-benar mengamalkan Islam, akan berlakulah seperti mana yang berlaku ketika hayat Nabi SAW. Yahudi ini mai kat Nabi dan dia nak Nabi SAW yang mengadili kes mereka. Kemudian si Yahudi bercadang ingin membawa kes ini, kes hak dia bergaduh tadi ni, kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah dapat mengadilinya. Namun orang munafik pula enggan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mahu membawa kes ini kepada Ka'ab bin Ashraf agar menjadi hakim di antara mereka. Ka'ab bin Ashraf ni geng munafik juga tuan-tuan. Nah, jadi orang munafik dia tak boleh nak duduk sekali dengan benda kebenaran, melainkan dia akan duduk bersama dengan apa? Dengan at-taghut. Siapakah at-taghut? Di antaranya ditafsirkan oleh ulama, at-taghut adalah mereka-mereka yang melampaui batas. Sebahagian ulama mengatakan at-taghut adalah syaitan laknatullah alaihim ajma'in. Dalam Quran Allah Ta'ala buat turun satu surah cerita pasal orang munafik saja. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Surah Al-Munafiqun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala kata, idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepada kamu wahai Muhammad orang-orang munafik, qalu, berkata mereka kepadamu, nashhadu innaka la rasulullah, Muhammad,
kami bersaksi kamu adalah Rasulullah, kamu adalah pesuruh Allah, kamu bawa agama yang benar, kamu bawa kepercayaan yang benar. Tetapi wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Ta'ala kata sebenarnya Muhammad, kami tahu, yakni Allah tahu memang kamu Rasul, tetapi kami juga mengetahui sebenarnya orang-orang munafik itu berdusta di atas perkataan mereka, ucapan mereka dan juga janji mereka di hadapan kamu. Ini perangai munafik. Duduk depan Nabi, dia kata dia ikut Nabi. Duduk belakang Nabi, seperti mana yang berlaku ni, dia tak pergi kat Nabi, tapi dia nak pergi juga dekat geng-geng dia. Dalil lain, Allah Ta'ala kata, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dah. Apabila mereka datang kepada orang-orang yang beriman, mereka akan kata kami beriman dengan kamu, kami pun beriman dengan Muhammad, kami pun percaya macam hampa. Apa-apa munafik ni. Tapi apabila mereka balik kepada siapa? Ila syayatinihim, kepada syaitan-syaitan mereka. Ni ulama sebut ni. Nah, Allah Ta'ala tak kata wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila ruusihim. Dah. Ruus ketua-ketua mereka. Tapi Allah tak guna ru'usihim. Allah Ta'ala kata ila syayatinihim, apabila mereka balik bertemu dengan syaitan-syaitan mereka. Siapa syaitan-syaitan mereka? Yaknilah ketua-ketua munafik laknatullah alaihim ajma'in. Allah tak kata ketua. Allah kata pok-pok ni setan punya geng. Mereka-mereka yang munafik ini adalah golongan daripada golongan-golongan syaitan yang rupa saja manusia, tetapi hakikat pembawakan tujuan gerak kerja mereka sama dengan tujuan gerak kerja syaitan laknatullah alaihim ajma'in. Bila mana dia balik pergi kat ketua-ketua mereka, dia kata apa? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wahai ketua, wahai Datuk Seri, wahai Tan Sri, wahai Tan Tintun, wahai YB, jangan risau. Kami tak sama dengan Muhammad. Kami tak sokong Muhammad. Kami tak undi pun Muhammad. Innama nahnu mustahzi'un. Kami cakap dengan Muhammad. Kami kata kami sokong Muhammad. Kami kata kami ikut Muhammad. Nahnu mustahzi'un. Kami pemain ya. Kami syok-syok ya. Bagi mereka berasa syok. Bagi mereka berasa puas hati. Padahal dah. Inna ma'akum. Kami ngapa? Kami tetap juga geng munafik sama lah dengan kamu semua. Ini sifat orang-orang munafik. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut lagi. 4 ayat terawal surah Al-Baqarah sifat orang-orang mukmin. 2 ayat lepas tu sifat orang-orang beriman. Sifat orang-orang kufur kepada Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mula dari wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Mula pada ayat tu dan 13 ayat ke bawah semua cerita sifat orang-orang munafik sahaja. Jadi di sini ulama kata orang kafir terang-terang dah mereka ini kufur. Sembah berhala tu terang-terang dah. Tapi orang munafik mereka semayang dengan kita, semayang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan nak bagi tahu kat kita dalam kisah ini juga orang munafik adalah gunting dalam
gunting dalam lipatan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi munafik ni dia tak mau pi kat Nabi pasal dia tahu dah kalau Nabi kita pi lagi mesti tak kena kat akunya, akan betul dekat kawan Yahudi tadi. Akan tetapi Yahudi tersebut terus berdegil dan mendesaknya agar kes itu diadili oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Yahudi benar-benar yakin bahawa adalah seorang yang Nabi adalah seorang yang adil. Nah, akhirnya mereka berdua bersetuju untuk berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya laki ni daripada munafik tadi dah kawan ni duk gasak sangat, dia pun terima dan dia mau jumpa ataupun dia mau kes mereka ini diadili oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah diteliti kes itu sedalam-dalamnya. Bak ni tuan-tuan, dia buh tang tu. Setelah diteliti kes itu sedalam-dalamnya. Makna di sini tuan-tuan nak abang kata apa? Sebelum dijatuhkan ataupun sebelum hakim menjatuhkan satu-satu hukuman, tidak mestilah yang pertama diadili dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah kalau dia orang Islam lah. Ya. Yang kedua mesti diadili apabila sudah cukup buktinya. Tak ada bukti lagu mana dia nak analisis kes tersebut. Siapa betul, siapa tak betul, siapa yang kuat, siapa yang lemah dalam berhujjah. Maka di sini di antara salah satu daripada adilnya sistem kehakiman di dalam Islam tidak perlu ada bukti yang jelas, perlu ada bukti yang nyata. Apatah lagi kalau melibatkan hukum hakam yang berat ni. Contoh apa? Contoh tuduh orang berzina. Ni bukan benda kecil ni tuan-tuan. Tuduh orang berzina. Berapa tahun yang lepas orang tuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia Allah. Kan tuan-tuan tak kenal? Tuan-tuan kenal kan? Orang tuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang UMNO pun kena dengar, hak PAS pun kena dengar, PKR pun kena dengar, atas pagar, bawah pagar, hak kena tikam dengan pagar pun kena dengar juga. Politik ni kena faham hukum hakam barulah politik. Dia kira nak politik saja, duk semangat takbir, Allahu Akbar, hidup, hidup, hidup Melayu. Melayu tak kucing apa, fardu ain buah hang tak tahu. Bukan Malaysia lah ni, Afrika Selatan. Dah berlarak satu jalan. Sakan bagus dah, bagus. Tuntut keadilan tu bagus. Tetapi perlu diteliti secara mendalam kes tersebut. Orang tuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim buat benda yang tidak baik bersama dengan pembantu dia Saiful Bukhari Azlan. Tuduh dia apa? Dia liwat ataupun boleh diklasifikasikan juga dengan zina lah, luar tabi'i, jalan belakang, highway tak pakai jalan bawah, jalan lama. Dah baik. Jadi kalau orang yang terlalu ekstrim dalam berpolitik, dia akan kata betul. Pasal apa dia kata betul? Sebab apa? Sebab kawan ni bukan geng dia. Betul tak tuan-tuan? Kan? Dia kan, aku duk kata betul ya. Pasal apa hang kata betul? Dah apa dia betul ya? Dia memang dia buat apa? Hang tahu mana? Dah dia buat. Pasal apa? Dia ekstrim dalam berparti ataupun berpolitik. Politik tak boleh pisah daripada agama. Siapa yang pisah politik daripada agama, dia termasuk dalam orang yang memisahkan sebahagian daripada agama. Politik ada dalam Islam dan tak boleh pisah. Yang duk pisah politik ni geng sekular saja. Agama, masjid, apa semua luar daripada tu, mu nak buat menatang apa pun tak apa. Seperti mana orang bukan Islam, bukan semua, ada sebahagian besar daripada mereka yang tidak mahu ada hubung kait dengan church ataupun dengan gereja. Dalam gereja saja ikut father, ikut pak. Luar gereja kami tak mau. Kami nak politik lagu mana, nak agar rasuah dan sebagainya. Maka sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok pada perkembangan agama Kristian terutamanya di Eropah, maka ada satu fasa yang mereka ini
tidak mahu bersama dengan pop ataupun father, yakni ahli politik. Dia nak berpisah dengan kita kata agama kepercayaan mereka. Sebab Kristian pada asalnya itu adalah daripada Injil, yakni yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Dan tidak ada agama yang menghalalkan arak. Tak ada agama yang menghalalkan arak. Dan tidak ada agama yang menghalalkan zina. Ini pada hakikat dia, tuan-tuan. Tak ada satu pun yang mengatakan zina itu halal. Sama ada Yahudi dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, apatah lagi Al-Quran telah lagi lah, tuan-tuan. Tetapi pasal apa pada hari ini mereka sendiri yang telah melanggar agama yang mereka yakin kata itu daripada Isa alaihi salatu wassalam. Sedangkan Nabi Isa tak pernah menyuruh kaum dia untuk berzina menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tak mau. Pasal apa? Kalau ikut agama terkongkong, ni tak lebat, ni tak lebat, ni tak lebat, maka kita pisah bang. Padri duduk di masjid, bukan di masjid, duduk di gereja, hang buat kerja hang, orang nak masuk Kristian tu kerja hang nak ruqyah ke apa tu duduk kat hang. Bila keluar pada tu kerja kami nak buat apa pun ikut suka. Maka orang Islam pada hari ni pun nak pi ikut tu juga nampak cara. Semayang apa semua, hak tu ikut tok guru, ikut mufti apa semua. Bila keluar TikTok ke, tok-tik ke apa, mufti tegur ni apa tinggal celapa. Ni sama lah, lebih kurang saja. Lebih kurang. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Muslimat ada tau? Duduk di rumah, ni pun ngak di rumah. Kan? Muslimat. Jadi dia, kalau orang tanya, betul ke tak betul Datuk Seri Anwar buat? Saya kata tak betul. Siapa ustaz kata tak betul? Pasal tak hukum ikut cara Islam. Tak ikut cara Islam. Pasal apa? Sebab apa? Nak jatuhkan hukuman kata dia berzina ni bukan benda kecil, tuan-tuan. Benda berat. Pertama, kena bawa main saksi. Ini saya diulang banyak kali lah, masjid mana pun pasal saya sebut terus lah nama kawan tu. Pasal memang dia masyhur dengan kes tu. Kan? Ini cara politik yang tak apa nak baik lah, tuan-tuan. Jadi dia, betul tak betul? Tak betul. Baik, tu dia kena masuk penjara. Tu kira betul ya? Baik, siapa? Dia pakai hukum mana dia masuk penjara tu? Sivil ke hukum syariah? Hukum syar'i mahkamah syariah. Hukum sivil tak boleh pakai, tak diterima pakai. Jadi siapa yang terlibat dalam kes tu, tuan-tuan, mu jawablah besok ni di padang mahsyar besok. Siapa yang mengiyakan juga benda tu, mu duk kena taubat bang. Takut kalau betul dia buat, hak tu dia punya pasal. Tapi kalau dia tak buat, tu kita punya pasal. Kita cari pasal. Faham tak, tuan-tuan? Jadi kena ada saksi. Dan saksi itu mesti Muslim, beriman, bertakwa kepada Allah dan bersifat adil. Tak boleh menyebelahi mana-mana pihak. Tak boleh menyebelahi mana-mana pihak. Pi ambil pula hak geng memang nak kena dia. Tak jadi hak tu, tak kira, tak sah kalau berhukum pun. Dua. Yang tiga, saksi mesti tengok benda tu pada waktu yang sama. 4 orang mesti duduk ada tang tu tengok. Nak jumpa 4 orang saksi pakai tubik tak ada lah, tuan-tuan. Zaman Nabi pun tak ada. Tambah zaman kita celaru haru biru. Nak cari yang amanah, yang adil, bungkuih balik awal. Pakai tak ada lah. Yang ada pada zaman Nabi adalah berlaku kes kejam. Zina tu disebabkan tuan badan yang mengaku kata dia berzina. Dia sendiri mengaku. Dan memang ada isi dalam perut dia ni memang anak zina. Tapi ada tak kes yang zaman Nabi kawan tu kena sabit zina disebabkan sabit 4 orang saksi? Tak ada. Ulama kata kalau zaman Nabi pun 4 orang hak adil pun tak ada, apatah lagi zaman kita ni, tuan-tuan. Yang orang tak ada sifat amanah, tak ada sifat ihsan, tak takut pada Allah Subhanahu wa taala, lagi payah, tuan-tuan. Jadi maka hukuman yang dikenakan ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kan? Tak kira lah ke tak ke, kan adalah satu kezaliman. Satu kezaliman. Siapa percaya berdosa, tuan-tuan. Pasal apa? Tak dibuktikan dengan hukum syariat yang tepat.
Tak ada saksi yang duk rimbiang hak nun duk rimbiang botol lah, duk rimbiang buruh gigi apa semua. Ni mau kerja gila tuan-tuan. Tak ada orang duk beruk pun terkejut bila tengok mahkamah buat perangai tu. Dia kata, "Wuyo, teruk betul ya hampa ni." Padahal fa in tanaza'tum farudduhu ilallahi wa rasulih. Apabila kamu bertelaga, ada masalah, baliklah pada Quran, baliklah pada hadis. Kalau betul dia berzina, okey, Quran kata buat main 4 orang saksi. Kalau sabit betul dia berzina, ikut syarak dia dah kahwin dan sebagainya, muhsan, sabit, maka jalankan hukuman kejam ke atas dia, selesai masalah. Apa dia duk penin-penin? Nah, apa tujuan dia tuan-tuan? Tujuan dia tak lain dan tak bukan disebabkan faktor politik semata-mata. Nah, jadi tuan-tuan tak payah duk percayalah, ustaz sokong depa pula. Dah bukan cerita sokong siapa tak sokong siapa. Cerita dia hukum. Hukum saya kata hukum ah. Nah, jadi kalau yang betul kita kata betul, yang tak betul kita kata tak betul. Tapi kita bicara malam ni bab hukum, bab hukum. Begitu juga orang-orang lain yang fanatik dalam politik, dia pergi edit gambar orang. Edit gambar apa? Edit gambar YB Muhammad Sabu, Menteri Pertahanan lalu ni. Nah, edit lah apa semua, duk peluk amoy. Wallahu a'lam tuan-tuan. Dah hang tak suka kat dia sangat pun tak payah duk edit lah gambar tu. Duk tambah dosa lagi buat apa? Tu ya. Tak payah duk edit lah. Bayang kalau hak tu muka bapak kita. Orang pibu sebelah gambar amoy mana duk peluk ke apa perasaan kita sebagai anak dia? Jadi mau duk letak tentu kedudukan kita di situ. Orang tak suka kat Tok Guru Jihadi. Nah, dia pibuh gambar Tok Guru Jihadi, lepas tu belakang macam ada cahaya, lepas tu dia sebelah tu pula gambar Jesus Christ yang kena salib mu, yang duk dulu tu. Belakang mu macam dalam nak menyamakan Tok Guru Jihadi ni ibarat macam Tuhan lah kononnya. Kira orang pas ni ikut Tok Guru ni kira macam Tok Guru Tuhan lah. Dah awak hak bodoh bengap sangat. Faham tak tuan-tuan? Jangan terlalu ekstrim sampai kadang-kadang akidah kita boleh jadi rosak. Tak ada siapa suruh boleh gitu. Nah, jadi berpolitik tu berpada-pada, ikut panduan dia. Mu tak sokong dia sudah, mu nak sokong dia sudah. Pernah ditanya kepada seorang ulama, bekas mufti Jordan kalau tak silap. Ditanya kepada dia, "Wahai Tok Syekh, ni pilihan raya nak dekat ni. Ni nak dekat ni buat raya ni tuan-tuan ni. Kan Parlimen Matampah ni pun kira hak gak ni P44 ni. Betul P44. Nah P44 Permatampah. Wallahu alam tuan-tuan, boleh jadi 2-3 calon boleh jadi wallahu alam. Ni andaian saya lah. Wallahu alam. Nah, kalau betul tak tahulah kat tuan-tuan pilih siapa. Nah, jadi ditanya pada Syekh ni, "Syekh, ni pilihan raya nak dekat dah, al-intikhabat. Pilihan raya umum nak dekat dah. Baik, kami nak kena pangkah siapa?" Cerita dia nak kena pangkah siapa? Kawan ni pun ada, kawan ni pun ada, kawan ni pun ada. Kita ni silat-silat tuan-tuan, kalau duk pecah lagi serupa Indonesia kat 40 parti tu dia sampai pening kepala kita. Sagi muka kau ustaz ni, hak ni pakai, hak ni pakai, pening kepala tu orang. No? Baik tuan-tuan. Jadi kata Syekh ni, dia kata pangkahlah, sokonglah orang yang kamu nak duduk dengan dia di padang mahsyar. Full stop. Tu dia tuan-tuan pemati ngayak tu ya. Nah, sokonglah orang yang kamu nak duduk dengan dia di padang mahsyar. Ui, kasar bunyi. Dia kata betul ya kau ustaz, kami nak duduk dengan dia di padang mahsyar. Ya, dalil dalam Quran ada. Dalam Quran dah. Ulama dia cakap ada dalil, hak ulama semua ni dia kata tak ada dalil. Nah, Allah Taala sebut ittabarra alladhina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut clear tentang apa? Tentang memilih pemimpin ataupun ketua. Mudah faham ayat tu. Allah Taala kata pada hari akhirat kita semua ni akan dihimpunkan di hadapan Allah di padang mahsyar.
dan kita akan bersama dengan orang yang kita sokong di dunia dahulu. Itu tali balik rujuk dalam surah Al-Baqarah. Baik, maka pada ketika itu wal'ayazubillah, bila mana kita duduk dengan satu pemimpin ni, Allah Ta'ala tanya pemimpin ni, dan pemimpin ini pada hari akhirat ditakdirkan Allah dia adalah pemimpin yang menipu rakyat dia. Na'udzubillah. Dan di dunia ni dia nampak baik, tapi di hari akhirat sebenarnya apa hak dia buat di dunia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk perut dia, adalah nak tindas rakyat, adalah nak jawatan semata-mata, adalah bukan kerana Allah lah cerita dia. Baik. Maka pemimpin ni tuan-tuan, bila lagu tu keadaan dia, Allah lempak dia masuk dalam neraka. Sebelum nak lempak dia masuk dalam neraka pada ketika itu, apa yang berlaku? Sebelum daripada dia kena lempak, siapa dulu hak kena lempak? Hak ikut dia kena lempak. Hak ikut dia, hak jahat ni. Maka ketika itu apa yang berlaku tuan-tuan? Bila mana pemimpin hak tak baik tengok rakyat dan nak kena lempak masuk dalam neraka, dan sudah semestinya lah sebab mereka ikut depa ni kena masuk neraka, maka dia punca depa masuk neraka, dia pun kena masuk dalam neraka pasal dia punca. Baik. Bila mereka nak masuk dalam neraka, penyokong-penyokong ni nak masuk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala tanya pemimpin ni, hang kenal tak depa ni hang nak kena masuk neraka ni? Hang kenal tak depa? Maka dia kata apa tuan-tuan? Dia kata aku tak pernah kenal dia. Ni hang kita celaka ni. Dia kata celaka. Dia kata aku tak pernah kenal pun depa ni. Aku tak pernah kenal pun depa ni. Yang mana depa ni nak masuk dalam neraka. Buat masuklah, apa duk tanya aku pula. Pasal apa dia tahu dah. Dia pun tak kena sepak masuk dalam neraka kan ni. Pasal dialah depa dia kena masuk neraka. Dia kata apa? Wahai Allah, aku tak kenal depa. Mana aku tahu depa sokong aku, mana aku tahu aku habaq ya. Depa sokong nak masuk neraka dan tak pi ya. Aku tak kenal depa. Maka ketika itu tuan-tuan, bila mana dia kata kat penyokong dia tak kenal ni, depa Allah Taala ni bukan depa hakim pendakwa raya Pulau Pinang. Ni depa Allah Taala ni tak ada can dah. Ketika tu yang sokong dia ni tuan-tuan hak duk belarak satu macamnya dulu ni pilihan raya ni, depa kata apa? Depa kata wahai Allah, kalaulah kami tahu kata dia ni hak dulu dia kenal kami pun kenal dia dan kami sokong dia, pada hari ni dia kata dia tak kenal kami, dia nak berpaling daripada kami, yakni dia nak biar saja kami masuk neraka, dia tak mau masuk neraka. Kalau kami tahulah dulu macam ni keadaan dia di hari akhirat, nescaya dulu pun kami tak sokong dia. Celaka sungguh dia ni. Akhirnya tuan-tuan, hak pangkah pun duduk dalam neraka, hak tukang sorok angkat tangan tekak gambar menang pilihan raya pun masuk neraka juga. Pasal apa? Pasal hang tak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini nak habaq apa tuan-tuan? Dalam Islam cerita dah. Dalam Islam cerita dah. Hak syekh tu habaq, Quran habaq lama dah. Siapa kami nak sokong? Syekh ni kata, hang pangkah, hang sokong orang yang hang nak duduk dengan dia di padang mahsyar. Hang fikir niri lah tu. Nampak tuan-tuan? Saya tak suruh tuan-tuan pangkah siapa-siapa, fikir niri. Kan? Surah hijau dah. Ni biru, tak tahulah surah tuan-tuan ni warna macam-macam duk ada. Nak habaq kata apa tuan-tuan? Hak kita buat semua dikira belaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tanda, tuan-tuan jawab. Saya tanda, saya jawab. Baik. Jadi maknanya kita ni akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru 8 suku berlama pun. Kan? Baik. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahawa kes ini dimenangi oleh si Yahudi. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kata hak ni munafik ni zahir dia memang dia mengaku kata Islam. Tapi walaupun Yahudi ni tak beriman dengan Nabi, tetapi yang dikatakan keadilan dalam Islam ni tuan-tuan, dia tak mengira hang agama apa. Dia tak kira hang kulit kalau apa, dia tak kira hang tinggi mana punya jawatan, Datuk Seri ke, Tan Seri ke, hang raja sekalipun, kalau hang salah maka tetap salah. Maka Nabi kata yang menang kes ni siapa? Yahudi tu yang menang. Boleh ke dia?
baginda memihak kepadanya kerana beliau mempunyai bukti-bukti yang kukuh. Tu dia tuan-tuan. Bukti-bukti yang kukuh, bukan bukti yang ada syadz, yang ada keraguan padanya. Orang mai hantar video Datuk Seri Anwar Ibrahim mana hala punya hotel pun tak tahu tuan-tuan. Hak tukang buat tu perut boroi satu macam mana ambil pun tak tahu. Wallahu a'lam. Kalau betul lah gambar dia, pasal apa duk mau buat main video hak renek-renek hak tak nampak muka, buat main hak HD lah tuan-tuan. Tu ya. Kalau betul lah dia, tak ada hotel zaman lah ni hak pakai kamera hak cabuk punya MP3 punya, tak ada. Hak tahap MP3 pula MP4 hak gambar kabuk-kabuk nampak pun macam hantu ayak ada gambar. Tak ada. Semua gambar hak sharp clear punya. Hatta kalau malam sekalipun nampak kawan tu muka lagu mana. Tapi Allah Taala Maha mengetahui. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Hari bicara Datuk Seri Anwar tu saya pun turun pi waktu tu tuan naik bas bayar duit pi tu bagi semangat. Kata tak bersalah alhamdulillah. Lepas tu tubik masuk pula, saya pun tak tahu tuan-tuan ni. Nak habaq kata tuan-tuan, orang bila mengaji dia reti fikir. Kalau geng dia sekalipun kalau tak betul ya. Kalau Islam kata syarak kata tak betul. Syarak kata betul walaupun dia memihak kepada orang yang kita tak sokong dia. Ni Islam banyak dari sudut keadilan. Hantar main video lagu tu tuan-tuan. Penuh dalam Facebook, dalam WhatsApp, grup WhatsApp semua hantar. Datuk Seri Anwar Ibrahim buat kerja terkutuk tu. Tak cukup dengan Saiful Bukhari, main pula tuan-tuan. Dia buat dengan perempuan mana tak tahu. Lepas tu main pula video orang lain pula Azmin Ali dah. La haula wala quwwata illa billah. Macam-macam video dah. Lepas ni keluar muka Ustaz Imam pula. Tuan-tuan percaya aku tak tahu nak abang ke dah. Dia Ustaz tu duduk cerita rupanya dia duduk kaki toek lah. Jahanam. Kaki toek juga jahanam. Nampak dah tuan-tuan. Islam banyak tahap lagu tu. Ni yang dikatakan Islam dalam Quran ni, dia bawa mai ayat dan dia suruh kita fikir. Dalil akli, dalil akal dan dalil naqli dan juga dalil Quran dan sunnah. Apa hak Allah Taala jadi ini tuan-tuan? Semua bagi kita fikir belaka. Kalau betul kepala otak dia ni tak miring, tak masuk ayat apa tuan-tuan, maka apa yang sedang berlaku dalam negara kita lah, terutamanya banyaknya adalah palsu belaka dan direka-reka. Macam-macam tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, lah ni kalau tuan-tuan buka Facebook saya tak ulas bab politik ni, duk tambah dosa aku ya. Dah dosa dengan mak pak pun tak tahu lagi kenjah punya duk dah. Dosa dengan bini kita, dosa dengan anak, dosa jiran, dosa dengan anak murid kita, bukan tahu dosa kita. Cuma kita buh benda yang baik. Benda yang tak baik kita pibuh tepi bang. Supaya piti habis lah. Bukan hak ni tak baik, hak ni baik. Hak tak baik tu saya duk buah lah tuan-tuan. Kalau kita buat hak tak baik, orang duk pergi komen tak, benda hak tak patut orang komen. Siapa yang punca menyebabkan orang komen tak baik? Kita duk pergi share, duk pergi karau dosa tak ada pasal pula tang tu. Kongsi yang baik-baik sahaja. Walaupun dia bukan daripada parti yang kita sokong, baik-baik ya. Saya share hak BN, saya share. Orang nak kata lentak pergi ke ampal aku share hak baik ya. Hak PKR saya share. Hak PAN saya share. Walaupun tak ambil daripada depa punya page, tetapi kita ambil daripada individu. Ustaz ni Omar misalnya. Walaupun di belah sana, tetapi mutiara kata dia, nasihat dia, kita boleh terima, ambil dah tuan-tuan. Jangan kita sampai membabi buta menghukum orang tak tentu halal. Ni Islam tak pernah ajak kita tuan-tuan. Jadi berlapang dada. Baik. Yang betulnya pilihan raya ni saya tak masuk waktu ya. Setelah keputusan dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, mulalah timbul ketidakpuasan hati dalam hati si munafik tersebut. Beliau kemudiannya berkata, marilah kita pergi berjumpa dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hampir pilih Sino Mak pula lagi boleh habuan dah tuan-tuan. Hak awal tu jumpa Nabi clear lah, lemah lembut dah. Pergi jumpa Sino Mak, sopa tak kepala atas kereta api dia cerita dia.
Nah, Sayyidina Umar Al-Khattab ni cengih. Sehingga kan kalau dia lalu satu lorong, iblis tak lalu lorong tu tuan-tuan. Takut kepada Sayyidina Umar ni, aura satu macamnya. Kita lalu satu lorong, iblis tunggu lagi di lorong tu. Ni biasa kita dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Subhanallah. Bila masuk Sayyidina Umar tuan-tuan, zaman pemerintahan Sayyidina Umar lah banyaknya negara-negara yang bukan Islam berjaya dikuasai oleh orang Islam di bawah pemerintahan Umar Al-Khattab. Ya, pembebasan bumi Palestin, lepas tu pembebasan bumi Mesir pada ketika itu Sayyidina Umar hantar Amr bin Al-As untuk membebaskan Mesir daripada jajahan Kristian, orang tak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ni zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni tinggi, tangan dia besar tuan-tuan. Nah, bila mana dia naik kuda, kaki dia akan meleret lagi di bawah. Tu dia tinggi Sayyidina Umar. Dia naik kuda tu, kalau lepas kaki tak atas tempat pijak tu, kaki ni meleret ke bawah. Tinggi Sayyidina Umar. Kita naik gerek cari tongkat tak jumpa, pakai boom terus gitu ya. Rendah ketok bukan main. Nah, rendah kita. Tapi ada iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ni Sayyidina Umar. Dia di antara sahabat yang agak lewat masuk Islam. Anak dia dulu masuk Islam, lepas tu baru dia masuk Islam. Kisah dia tuan-tuan secara ringkas, Sayyidina Umar satu hari dia naik kuda, dia nak pergi bunuh Rasulullah SAW. Jumpa satu orang lelaki tengah jalan. Lelaki ni kata, wahai Umar, hang pergi mana dengan pedang-pedang ni? Dia kata, aku nak pergi bunuh Muhammad. Dia ni dia buat leceh tu ya. Orang Penang kata dia buat siru boleh ni. Dia buat ranjau boleh di Mekah ni. Kami nak pergi bunuh dia. Kami nak sarbat 3 suku mauknya biar dia mati bang. Kata lelaki ni, hang nak pergi bunuh Muhammad pasal apa? Hang tak tengok ke dalam rumah hang cahaya Islam kuih lama kuih duk terang, kuih lama kuih duk cerah. Hang tak tengok dalam rumah hang ke? Sayyidina Umar bila dia dengar kawan ni duk kiah-kiah satu macam yang ni, dia kata, "Ni." Kalau kita tahu tu Tanjungnya ni. Itu Ni, dia kata apa? Hang duk kiah-kiah cahaya duk cerah lah rumah aku apa semua Islam apa semua. Hang bagi tahu siapa yang hang maksud kan? Laki ni kata adik hang Fatimah dengan adik ipar hang. Dengan adik ipar kamu Sa'id bin Zubair ke Zubair bin Sa'id lah, terkalih dua tu lah tuan-tuan. Depa dua ni dah ikut Muhammad dah. Ya hang duk pi bunuh Muhammad apa? Kalau Muhammad mati pun adik-beradik hang semua Islam sama lah. Maka ketika tu Sayyidina Umar patah balik tuan-tuan naik kuda. Naik kuda, bukan naik kereta Ferrari ke mak kuda apa tu, dah naik kuda betul ya. Naik kuda sampai depan rumah adik dia tuan-tuan Fatimah dan juga adik ipar dia. Yang duduk dalam rumah adik dia 3 orang waktu tu. Pertama adik ipar dia, yang kedua adik dia Fatimah, yang ketiga Khabbab bin Al-Arraq. 3 orang. Khabbab bin Al-Arraq ni dia ditugaskan untuk mengajarkan agama kepada Fatimah dan suami dia. Antaranya ajak Quran waktu tu. Bila mana Sayyidina Umar sampai saja tuan-tuan depan rumah adik dia Khabbab, dia boleh tahu dah. Kalau kuda hak jenis lagu ni punya berhenti, tak ada orang lain. Ni kuda Sayyidina Umar punya kuda. Sopa kita lah naik kok ni, dengar hak motor brek paling dekat tu, kira tak ada orang lain pak long tu lah. Contoh lagu tu lah. Duk naik manjang, sampai ujung. Patah le, aku duk tahu dah. Hak tu motor pak long tu punya, gear 1 tak pernah naik gear 2. Dia tu orang ya. Sampai ke mati dia. Jadi kita cam dah. Kalau motor hak jenis brek deras, pak long tu seorang. Macam tu Sayyidina Umar pun. Bila kuda dia berhenti, Khabbab tak ada. Hak ni kuda Sayyidina Umar punya. Juk berhenti brek je ni kuda Sayyidina Umar. Dia pun lari tuan-tuan duduk belakang pintu. Tu dia lah punya takut ke Sayyidina Umar. Ni bawa pedang tunggu tak lari tuan-tuan. 3 line ni udah main. Ketika tu Sayyidina Umar masuk dalam rumah, dia pun buat apa? Dia tiba adik dia jatuh berdarah mulut tuan-tuan. Diamnya kena tapak tangan dia, kaki pun duk meleret ke bawah, tapak tangan gak-gak besar mana tuan-tuan. Kena pang sedah, adik dia jatuh. Bila adik dia jatuh tuan-tuan, berdarah mulut adik dia, adik ipar dia pun kena hayuh enggak, dua-dua kena selamat hari raya tu dua-dua dia hari raya tu Ni kata cengih Sayyidina Umar Akhirnya pendek cerita, adik dia Sayyidina Umar kata, wahai adik, tadi ku dengar hang ada baca satu benda dan ni hang bagi mai kat kau.
Adik dia kata, abang tak boleh duk pegang-pegang ni semua. Abang tak apa nak cantik. Abang pergi basuh paha betul. Sekali saya pergi ke abang. Dia pun basuh-basuh semua. Adik dia pergi ya. Dia pun baca Taha ma anzalna alaikal Qur'an tashqa sampai ayat ke 12. Wa aqimis salata li dhikri. Sampai ayat 12 tu. Dia main satu macamnya karan tuan-tuan. Dia main feel tu. Ayat Quran tu dia mungkinlah. Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia. Main rasa tenang, dia rasa lapang, dia rasa kira syu'ah dia rasa. Ketika itu tuan-tuan Senomak bila dia baca, dia kata ke adik dia, wahai adikku, tak pernah aku baca syair, tak pernah aku baca apa-apa ayat yang sedap, yang menenangkan, melainkan apa yang hang baca ni. Yang ni surah Taha tu lah. Bila dia puji tuan-tuan Khabbab duduk belakang pintu keluar ni lo simple punya dia keluar. Dia kata hang main mana pula? Dia kata aku dah belakang pintu ni. Tadi hang main satu macam biar aku lari dulu. Lalu aku tengok hang pun bagus, simple, angin hang pun baik, dia pun keluar. Bila dia keluar tuan-tuan, Sinomak kata kepada Khabbab, wahai Khabbab, dalluni ila Muhammad. Hang bawa aku main jumpa Muhammad. Saya aku nak pergi jumpa Muhammad. Hak weh tadi ni nak bunuh. Tapi dah baca Quran, dia pergi jumpa Nabi Muhammad sampai depan rumah sahabat Nabi Arqam bin Abil Arqam Al-Maksumi yang berdekatan dengan Bukit Safa. Turun Bukit Safa, tiang hak tama itulah dikatakan tapak rumah Arqam bin Abil Arqam. Islamnya Umar Al-Khattab di situ. Sampai depan tu tuan-tuan, yang ada di hadapan rumah Arqam bin Abil Arqam dia 40 orang sahabat, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib Asadullah, singa Allah. Allah mau jumpa singa pula. No, cengih mau ni. Semua jumpa geng kau-kau hardcore punya geng. Sampai depan tu tuan-tuan, turun saja Sinomak, pedang duk ada hari, pedang tak tinggal, pedang ada Sinomak. Kata Hamzah radhiyallahu anhu, dia kata, wahai Umar, kalau hang mai dengan niat yang baik, kami lepas hang masuk. Tapi kalau hang mai duk buat camdek, duk buat siru, duk buat ranjau, duk buat ramai tang ni, hang jangan lupa, aku akan pastikan pedang hak ada di pinggang hang singgah di tengkuk hang. Tu dia lah. Pedang Sinomak makan diri dia sendiri. Ni lagi cengih ni Sayyidina Hamzah ni. Maka Sinomak pun main, dia kata aku main dengan niat yang baik pun semua. Maka dibawa masuk ke dalam rumah Arqam bin Abi Arqam. Akhirnya dia beriman dengan Nabi SAW. Bila masuk Islam Sinomak tuan-tuan, pok-pok musyrikin Mekah ketak lutut habis pok-pok ni. Sinomak kata siapa yang nak bini dia jadi janda, siapa yang anak jadi anak yatim piatu, hampa tahan Rasulullah, hampa tahan aku daripada hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tunggu pok ni nak tahan. Baik belah lari dulu lagi selamat. Kalau kita tahan tak pasal bini kita jadi janda, anak jadi anak yatim piatu. Alah ni biar dia, biar ni pergi melingkup dengan Muhammad, lalu kita duduk selamat lah ni. Ni kata awra Sinu Umar Al-Khattab. Kalau Sinu Mak ada zaman lah tu agak-agak pok-pok LGBT tu mampu habis dah. Kalau Sino Mak dah Siti Kasim tu tak tahu nak bak tu cincang 80 kerak 6 blender pula lepas tu. Kalau ada lagu tu. Nah, tapi dok tuan-tuan, depa ni kebal. G25 apa segala macam GG, kita dah pakai 4G 3G pok ni kemas lagi G depa ni. Nah, kata Nabi Ibrahim lebih kurang kata ibadah korban ni ada hasutan syaitan buka wahyu. Tak kena tindakan apa. Hak tu kita pelik. Kalau ada Sinomak tuan-tuan, tak tahu nak abang kubur merata cerok duk ada kot mentang poh ni. Tak dan nak tanam lagi ada pula hak mati tiba-tiba mau duk buat ranjau orang Islam Sinomak nanti sampai lu. Nah, agak-agak lah tuan-tuan. Kalau Sinomak jumpa geng hak isap rokok dalam pagar masjid di bawah. Contohlah dia kata. Agak-agak lah tuan-tuan. Tuan-tuan jawab ni silat-silat dia ikat belakang kuda aku tu ya. Ni contoh. Baik, habis gitu tuan-tuan. 5 minit kita berhenti ya. Nak kena tarik vanila pula. Habis. Dan di rumah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Yahudi tersebut berkata, saya dan dia telah pergi berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengadili kes kami ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun mengadilinya dan berpihak kepada saya. Akan tetapi orang ini tidak dapat menerimanya dan datang berjumpa kamu pula untuk mengadili kes ni. Laki Yahudi ni kata, bila kami main jumpa Sinomak, dia pun cerita bahawasanya wahai Umar,
kami ni aku dengan dia bergaduh. Lepas tu kami sepakat pergi jumpa Nabi, nak suruh Nabi bagi jawapan siapa betul, siapa tak betul. Nabi pun teliti, Nabi kaji, aku betul, dia tak betul. Tapi dia tak mau. Wahai Umar, dia duk buat perangai, dia tak percaya ke Nabi apa semua, dia buat main jumpa hang pula. Dia suruh main jumpa hang pula. Boleh habuan kau ni. Boleh habuan. Apa berlaku tuan-tuan? Umar radhiyallahu anhu berkata kepada si munafik, benarkah demikian? Si Umar kata, betul ke kawan ni kata hang buat tu? Betul ke hang tak percaya hak Nabi kata? Si Umar tanya dia. Maka dia menjawab, benar. Umar berkata, tinggallah kalian di sini sebentar. Tunggu, saya kembali akan memberikan keputusan saya. Si Umar kata, apa dah tunggu Ustaz? Apa dah tunggu Ustaz? Saya aku mai bagi jawapan lain. Dia pergi mana tuan-tuan? Dia bukan tekan Google nah. Dia tak tekan Google. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Pergi jumpa balik Nabi. Nak tanya betul ke tak betul ke ni? Maknanya apa tuan-tuan? Apa-apa pun kena rujuk pada ahli dia. Kita semua ni bukan ahli. Saya bukan ahli. Kalau tanya bab perundangan pakai jahanam lingkup babi orang di Malaysia ni. Kena tanya hakim, kena tanya peguam. Saya tak pandai bab kamera, kena tanya geng-geng hak duk main kamera, lens kamera segala makna. Kita kamera handphone tu pun mau kalau kelabu pun tukar lem pula. Pasal tak tahu menentang apa hak rosak. Jadi kita tak ada tuan-tuan. Kita ahli satu-satu bab saja. Kadang-kadang kat ahli ada. Ada kat ahli ya. Ahli apa? Ahli goh. Goh kali pun tak nak kata pun nama ahli saja. Ahli pada kat tapi tak pernah main. Jadi Sayyidina Umar pergi jumpa Nabi SAW. Tidak lama kemudian Umar radhiyallahu anhu kembali dengan membawa pedang, lalu dia memancung kepala si munafik tersebut sehingga mati. Tu dia tu tak patah-patah balik mai, tak boleh cakap apa dah. Piak terus. Pasal apa tuan-tuan? Kerana mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Umar radhiyallahu anhu berkata, inilah keputusanku bagi siapa yang tidak menerima keputusan Allah dan Rasulnya. Lalu si Yahudi tersebut lari ketakutan meninggalkannya. Yahudi tu pun lari tuan-tuan. Walaupun dia menang kes tu, dia lari. Dia kata silap saya tak kira aku pun kena pancung biar aku belah lu. Walaupun dia betul. Tapi nak habaq kata apa tuan-tuan? Inilah kehebatan aura para sahabat Nabi SAW apabila melaksanakan tugasan yang diberikan oleh Allah. Dengan sebab itu turunlah ayat ini. Tuan-tuan, ayat ni juga Allah Ta'ala nak membenarkan kehebatan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Perbuatan Sayyidina Umar itu bertepatan dengan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ayat dalam Quran yang ulama tulis beberapa ayat ataupun beberapa kita kata wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan perbuatan Umar Al-Khattab. Ada benda hak Sayyidina Umar orang apa Sayyidina Umar buat turun ayat Allah, wahai hamba Allah sekalian, hak Umar buat ni betul. Wahai hamba Allah sekalian, hak Umar buat ni betul. Jadi ini di antara karamah, kata para ulama, karamah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar adalah bertepatan dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Malaikat Jibril telah berkata, sesungguhnya Umar adalah pemisah antara hak dan batil, maka dia digelar Al-Faruq. Digelar Al-Faruq, yakni membezakan, memisahkan di antara hak dan juga batil. Dan yang terakhir tuan-tuan, pengajaran yang kita dapat ambil daripada dia, bila Yahudi ni tuan-tuan, dia betul, dia bukan salah pun. Hak salah kawan kena pancung tadi, tapi pasal apa ada lari tuan-tuan. Maka di sini kalau kita tengok di antara hikmah pensyariatan syariat Allah, yakni kena hukuman kejam, kena hukum potong tangan dan sebagainya, bahawasanya orang yang apabila melihat kejadian ataupun hukuman yang dikenakan akan mendatangkan perasaan takut dalam diri dia walaupun dia tak buat. Dia akan rasa takut, kalau aku buat besok nanti aku kena aku ni. Kalau aku buat besok aku kena aku ni. Maka Yahudi ni walaupun dia betul tapi dia lari kerana dia takut tuan-tuan. Kalaulah aku yang buat, silat-silat aku pun jadi macam lelaki tadi. Maka tuan-tuan, inilah di antara
kehebatan syariat Islam, walaupun kita betul baru tengok ya tuan-tuan, tak boleh pi, aku tak mau buat lagu ni, maka sekiranya di Malaysia ini dilaksanakan, ditingkatkan ataupun dikuatkan sistem kehakiman ataupun sistem undang-undang Islam ni tuan-tuan, insya-Allah jenayah akan berkurangan. Pemimpin negara pun tak berani nak curi duit rakyat, depa pun tak berani nak buat lebih kurang. Pasal apa? Hang curi duit bilion-bilion, hang tunggu tak lagi kudung tangan dia. Nah, maka ni tuan-tuan, Islam ajak lama dah. Tetapi apabila Barat, British, Portugis masuk mai dalam tanah Melayu, maka disebarkan fahaman-fahaman dan akhirnya orang Islam sendiri tidak mempercayai dan tidak yakin dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan tuan-tuan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada pemimpin negara kita, tak kira siapa pun yang memerintah, mereka bertakwa, beriman dan takut kepada Allah, dan akhirnya mereka membawa kita ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu daripada Allah, yang terkurang terkasar itu mohon ampun dan maaf. Panjang umur. Kita jumpa lagi tuan-tuan pada pertemuan yang akan datang. Tajuk yang ke-10, memohon keampunan dan bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbahasan seterusnya kita akan sebut juga hukum bertawassul dengan Nabi Muhammad, kerana ada di sana sahabat-sahabat kita yang mengatakan bertawassul dengan Nabi Muhammad ini bid'ah, syirik, masuk neraka dan sebagainya. Tambah main bulan Maulud ni pula tuan-tuan, Allah, siapa sambut Maulidur Rasul bid'ah, masuk neraka. Hang duk sambut birthday nak bini hang tiap-tiap tu bid'ah lagi teruk lah tu. Kan? Ni sambut birthday Rasulullah, tak ada dosa, masuk syurga, patutlah kita sambut. Ni sambut bini hang kadang-kadang tudung pun tak pakai lagi bid'ah. Kan? Sambut birthday di raja. Kan? Hari keputeraan sultan sekian. Negeri hak apa kata sunnah tengah tu pun sambut bid'ah juga. Jadi apa tuan-tuan, bercakap itu biarlah ada menghormati pandangan orang lain. Kamu tak mau buat, sudah, jangan kamu mengkafirkan amalan orang lain, kerana itu di antara dosa-dosa besar yang sukar manusia tersebut dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.